Baik tuan-tuan dan puan, saya akan cuba terangkan dengan cepat, laju dan agar mudah difahami bahawa kos sara hidup kita akan mendadak naik dan banyak harga-harga barang akan naik dengan orang kata apa? Dengan signifikan lah, kita akan terasa. Kita confirm akan terasa daripada T20 sampai ke B40 akan terasa kenaikan harga-harga tersebut. Sebab apa? Ada 3 compounding factor, 3 perkara yang sedang berlaku serentak ke atas negara kita yang akan menyebabkan harga barang naik dan juga kos sara hidup kita agak meningkat juga. Yang pertama adalah cukai-cukai yang akan berkuat kuasa pada hari ini. Kesemua cukai ini walaupun dikatakan tidak ada kena-mengena dengan makanan, dia akan ada kena-mengena dengan supply chain makanan dan supply chain dari segi perkhidmatan yang kita dapat. Sebagai contoh, antaranya cukai digital. Cukai digital ni contohnya macam Khairul Aming kan. Khairul Aming dia buat Facebook ad contohnya. Dia buat Facebook ad, dia akan dikenakan cukai ke atas Facebook ad tersebut. Sebab cukai digital kan, bila dah kena cukai digital tersebut atas Facebook ads, dia kena tanggung kos tersebut. Jadi kalau Khairul Aming baik hati sangat, dia tak adalah naikkan harga. Tapi bukan semua peniaga akan baik hati sangatlah untuk tidak menaikkan harga. Jadi mereka akan menaikkan harga untuk menampung kos cukai yang dikenakan ke atas peniaga makanan lah. Dia akan kenakan kepada mereka pembeli disebabkan oleh kenaikan cukai digital tadi. Itu satu. Yang kedua, contoh kedua adalah contohnya tuan-tuan dan puan-puan pergi ke restoran minum teh o ais limau. Teh o ais limau tu biasanya limau kasturi kan, limau yang kecil tu kan. Limau tu tak kena cukai. Ya, tapi orang yang menghantar limau tu daripada ladang sampai ke kedai nasi kandar tuan-tuan dan puan-puan yang favorite tu, confirm ada charge perkhidmatan. Atas charge perkhidmatan itu ada cukai perkhidmatan, dan cukai perkhidmatan itu dah naik. Bila dah naik, dia charge pada siapa? Dia charge pada kedai nasi kandar. Kedai nasi kandar dia tak boleh kenakan cukai kan, dan tapi kos dia dah makin naik. Jadi apa dia buat? Biasanya tak adalah dia nak absorb cukai tersebut kan. Tak adalah baik hati sangat, dia pun nak juga buat duit kan. Jadi dia akan naikkan harga. Itu standard orang-orang berniaga tuan-tuan. Jangan salahkan mereka. Mereka pun cuba nak hidup. Itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan adalah kenaikan bukan kenaikan, kejatuhan nilai mata wang. Bila nilai mata wang kita ni jatuh, setengah-setengah orang kata, oh ini bagus untuk exporting, ini bagus untuk exporting. Setengah-setengah lah, terutamanya pendukung kerajaan yang hardcore, dia kata bagus. Tapi kita kena secara objektif dia tuan-tuan dan puan-puan. Kita tak boleh tengok ekspor sahaja, kita kena tengok ekspor dan import. Kita kena tahu negara kita, kita kena orang kata apa, terimalah hakikat bahawa negara kita ni net importer. Net importer ini maksudnya kita net import, ya. Kalau trade export tolak import kan, kita net import, maksudnya kita lagi banyak import daripada kita banyak ekspor, ya. Tapi itu bukan satu isu sahaja. Satu lagi isu apa yang berlaku adalah bila kita net import ni, kita net import perkara-perkara yang sangat penting bagi kita seperti daging dan gandum dan dan untuk menampung keperluan beras, ya. Jadi kalau mata wang kita menurun dan kita import daging, kita import beras dan juga kita import gandum, maka gandum, beras, daging confirm akan naik harga sebab kita membayar dengan duit ringgit yang lebih banyak untuk kuantiti yang sama, ya. Jadi itu adalah kesan ke atas ke kesan ke atas harga disebabkan oleh penurunan nilai mata wang. Dua perkara sedang berlaku pada masa yang serentak. Yang ketiga adalah efek daripada tahun lepas. Tahun lepas tuan-tuan dan puan-puan, selepas tahun lepas FDI jatuh sebanyak 47%. FDI ini adalah pelaburan langsung asing, foreign direct investment. Dia jatuh 47% berbanding dengan 2022. Pada zaman 2022, kita mendapat confirmed investment lebih kurang 74.6 bilion. Manakala pada 2023 lah, tahun lepas lah kan, setahun kita mendapat dalam 39.5 bilion. Nah, kenapa FDI ni? FDI ini bila kita sebut akan menyebabkan kos sara hidup meningkat adalah sebab bila orang dah tak melabur ke dalam Malaysia, bermaksud bahawa mereka dah tak berapa yakin
Bila mereka tak yakin dan kita kena keluarkan dana kita sendiri dekat Malaysia agak terhad. Jadi bila kita punya dana kita terhad dan pertumbuhan ekonomi seterusnya terhad, pewujudan kerja atau penghasilan pekerjaan-pekerjaan baru untuk generasi muda akan mula menguncup. Bila menguncup, apa jadi tuan-tuan dan puan, ramai yang tak ada kerja. Dan bila ramai yang tak ada kerja, tu masalah menyumbang kepada ini mengurangkan kuasa beli. Ya, bila mengurangkan kuasa beli, dia secara tidak langsung menyumbang kepada kos sara hidup yang lebih tinggi berbanding dengan pendapatan. Jadi tuan-tuan dan puan, ada 3 perkara yang sedang berlaku pada masa yang sama dan significantly kita semua akan merasa, melainkan yang billionaire pun mungkin akan terasa lah, tengoklah kan. Jadi kita semua akan terasa kenaikan harga ini dalam masa-masa yang akan datang. Nasihat saya tuan-tuan dan puan, kita kena adjust kehidupan kita. Ya, nak adjust kerajaan tak boleh lah kan, sebab agung dah titah, jangan adjust kerajaan. Jadi kalau tak nak adjust kerajaan, kita kena adjust kehidupan kita sendiri. Bagi mereka yang mempunyai hutang-hutang yang banyak tu, cuba nak selesaikan hutang tersebut. Bagi mereka yang mempunyai orang kata apa, sebelum ini dia tak kisah pun pasal Israel, dia terus minum Starbucks, kurangkanlah Starbucks kan, kurangkan Starbucks, kurangkan kopi-kopi yang mahal ni kan. Jadi kita kena adjust kehidupan kita kan. Jadi itulah yang pesanan saya pada pagi ini tuan-tuan dan puan, untuk memastikan kewangan kita kekal stabil, kekal kuat. Tuan-tuan dan puan, kena adjust kehidupan kita sendiri. Kita tak perlu nak cerita lah pasal government nak kena tukar ke apa ke. Itu hal orang lain, itu bukan bawah kuasa kita kan. Jadi atas perkara ini confirm berlaku. Ini Economics 101. Boleh tanyalah Menteri Rafizi. This is essentially formula ekonomi jugalah kan, formula ekonomi yang orang tak boleh lari. Jadi itulah dia. Tuan-tuan dan puan, kena adjust kehidupan kita untuk menghadapi kos sara hidup yang bakal naik.